Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, murid-murid sekalian. Baiklah, hari ini kita nak sambung lagi pelajaran kita pada minggu lepas, iaitu berkaitan dengan adab berkomunikasi. Okey, adab berkomunikasi. Pada minggu lepas kita sudah pun belajar apakah maksud komunikasi. Okey, dan adab-adab secara sepintas lalu. Okey, ketika berkomunikasi di media sosial ataupun secara terus. Hari ini kita nak tengok satu persatu apakah adab yang perlu kita amalkan dalam berkomunikasi. Baiklah, kita tengok di sebelah kanan ini terlebih dahulu. Okey, adab berkomunikasi. Okey, yang pertama, memulakan komunikasi dengan salam. Okey, sebelum kita bercakap dengan seorang ataupun berkomunikasi dengan orang, kita sampaikan salam terlebih dahulu, iaitu Assalamualaikum, ataupun yang lagi baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu yang paling panjang. Okey. Yang kedua, memilih kata-kata yang baik. Okey, pilih kata-kata yang paling baik, paling sopan. Sopan dan lemah lembut dalam percakapan. Okey, sopan dan lemah lembut dalam percakapan. Seterusnya, berkomunikasi mengikut keperluan. Okey, berkomunikasi mengikut keperluan sahaja. Okey, sekiranya tidak perlu, tidak perlulah untuk kita berkomunikasi. Okey. Memberikan perhatian ketika orang lain bercakap. Okey, ketika orang lain bercakap, kita kena tumpukan perhatian kepada dia. Okey, caranya macam mana? Tengok muka dia. Okey, tengok dia yang sedang bercakap. Badan kita, kita menghadap dia. Tak boleh badan kita sengit dan sebagainya. Okey, itu cara dan adab kita berkomunikasi dan bagi perhatian kepada dia. Tidak berbohong dan menyakiti orang lain. Okey, dalam kita berkomunikasi, jangan sesekali berbohong. Okey, berbohong untuk melindungi diri ataupun berbohong untuk mendapat satu kepentingan dan sebagainya, itu tidak ada adab dalam komunikasi. Dan menyakiti dengan mengumpat, mungkin menghina ataupun mencaci ataupun memfitnah, itu semua boleh menyakiti orang lain dan ianya sangat besar dosanya. Okey, sangat besar dosanya. Jadi perlu elakkan kita menyakiti orang lain. Baiklah, apakah kepentingan beradab ketika berkomunikasi? Okey, apakah kepentingan? Tadi cara-cara kita nak berkomunikasi dengan beradab. Dekat bawah ni, apakah kepentingan beradab ketika berkomunikasi? Apakah kepentingan dia? Yang pertama, untuk individu mendapat pahala. Okey, untuk kepentingan dia, untuk kita lah. Kita akan dapat pahala kalau kita jaga adab berkomunikasi, tidak menipu, cakap dengan sopan, bagi salam terlebih dahulu, dapat pahala. Disenangi orang sekeliling. Okey, orang akan sayang pada kita, orang akan suka nak bercakap dengan kita, berkomunikasi dengan kita. Kita akan disayangi. Mengeratkan silaturahim. Okey, mengeratkan hubungan silaturahim kita sesama ahli keluarga, saudara mara dan sebagainya. Jadi kalau kita jaga hubungan silaturahim ini, juga mendapat pahala yang sangat besar disebabkan kita pandai menjaga adab dalam berkomunikasi. Baiklah, kita tengok perbualan dekat sebelah ni. Apa dia cakap? Hakim, apakah kepentingan beradab ketika berkomunikasi dalam masyarakat? Okay, tadi itu dalam kepada individu. Yang ini dalam masyarakat. Apakah kepentingan dia? Jadi jawapannya dekat bawah. Okey, jawapan dia dekat bawah. Jadi kita baca yang dalam kotak warna biru ni dululah. Kepentingan beradab ketika berkomunikasi dalam masyarakat termasuklah memupuk sifat hormat menghormati. Okey, jadi kalau kepentingan dia kita berkomunikasi dengan baik, dengan beradab dalam masyarakat, ialah akan memupuk sifat hormat menghormati di antara satu sama
satu sama lain. Okey. Yang kedua, mengelakkan permusuhan dan kebencian. Jadi permusuhan dan kebencian dapat dielakkan dalam masyarakat. Cuba bayangkan kalau ada dalam masyarakat kita ni yang suka fitnah, yang suka berkomunikasi dan yang berkomunikasi dengan tak baik, caci maki dan sebagainya, maka akan wujudlah kebencian dan pergaduhan dalam masyarakat. Itu kepentingan kita menjaga adab berkomunikasi dalam masyarakat, terutamanya dalam media sosial. Okey, baiklah. Okey, seterusnya kepentingan kepada negara pula. Okey, kepentingan kepada negara pula ialah dapat memelihara kedamaian negara. Okey, apabila masyarakat itu aman disebabkan masyarakatnya beradab dalam komunikasi, negara akan menjadi damai dan aman. Okey, menjamin keselesaan hidup di dalamnya. Ya, kita akan selesa, orang lain pun akan selesa bila kita mengamalkan adab berkomunikasi ini dengan baik. Baiklah, Ustaz harap kamu faham apakah kepentingan kita mengamalkan adab berkomunikasi ini dalam kehidupan kita. Okey? Komunikasi bijak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak tengok macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita berkomunikasi. Yang pertama, bercakap benar. Nabi bercakap benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita daripada berdusta untuk membuat orang lain ketawa. Jadi Nabi walaupun dalam bergurau sekalipun, Nabi tidak pernah berbohong. Jadi walaupun bergurau, Nabi tidak berbohong. Okey, apatah lagi kalau benda itu bukan gurauan, lagilah Nabi tidak berbohong. Jadi apa-apa kes sekalipun, nak bergurau, nak bercakap macam biasa sekalipun, nak sampaikan satu maklumat, jangan berbohong. Okey, jangan berbohong. Okey, boleh faham? Menggunakan bahasa yang baik dan teratur. Okey, menggunakan bahasa yang paling sopan, paling baik dan teratur apa yang cuba nak disampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sesekali berkasar dan sentiasa menggunakan bahasa yang baik, sopan dan berlemah lembut. Okey, Nabi SAW sangatlah bijak menggunakan kata-kata. Okey, Nabi apabila bercakap dengan sahabat-sahabatnya, Nabi dia tengok latar belakang sahabat-sahabat dia. Kalau sahabat-sahabat dia bercakap itu daripada kampung, contohnya daripada kampung, Nabi akan menggunakan laras bahasa yang paling mudah difahami oleh orang tersebut. Kalau berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi yang bijak pandai, contohnya seperti Sayyidina Ali, sepupu Nabi, Nabi akan menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai bercakap dengan sahabatnya itu. Jadi Nabi sangat bijak menggunakan kata-kata, bijak berkomunikasi dengan sahabat-sahabatnya. Ucapan yang jelas. Okey, ucapan yang jelas. Pada setengah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang ucapan baginda sebanyak 3 kali sehingga difahami oleh pendengar. Ya, kadang-kadang suatu mesej itu yang penting, satu mesej yang perlu diingati oleh sahabat-sahabatnya, Nabi kadang-kadang mengulangnya sebanyak 3 kali supaya mesej itu jelas, mesej itu sampai kepada orang yang mendengar. Ini juga kita boleh amalkan. Sekiranya kita nak sampaikan sesuatu benda yang penting, kita mungkin boleh mengulang sesuatu isi itu sebanyak 3 kali. Okey, seperti mana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Seterusnya, sentiasa bersederhana. Okey, ketika berkomunikasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bersederhana, tidak terlalu banyak bercakap dan tidak juga terlalu banyak berdiam. Baginda mengingatkan kita, pilihlah antara dua.
berkata yang baik. Okey, jika tiada yang baik untuk diperkatakan, diam. Itu lebih baik. Jadi Nabi ini dikatakan bahawa Nabi tidaklah terlalu pendiam dan Nabi juga bukanlah seorang yang terlalu banyak bercakap. Apa yang Nabi suruh kepada kita ialah sekiranya kita ini ada benda untuk diucapkan, maka kata-kata itu pilihlah yang terbaik. Bercakaplah dengan baik. Okey. Sekiranya kita tak ada apa untuk diperkatakan, maka diam. Okey, diam. Bahkan diam itu lebih baik apabila kita tak ada benda untuk dicakapkan, diungkapkan. Okey. Ataupun kalau kita bercakap menyebabkan orang lain marah, orang lain rasa tidak selesa, maka diam adalah lebih baik. Okey, itu yang diajarkan Nabi kepada kita. Ustaz harap kamu faham dan jelas apa yang Ustaz sampaikan. Jadi kerjanya ialah, okey, Ustaz nak kamu nyatakan bagaimanakah nak berkomunikasi dalam keadaan ini. Okey, ada 4 keadaan. Okey, kalau ikut dia punya arahan supaya lakonkan, tapi disebabkan di rumah susah untuk kamu lakonkan, jadi ustaz nak kamu kamu nyatakan bagaimana nak berkomunikasi dengan cikgu. Yang pertama tu nak berkomunikasi dengan cikgu dalam kelas. Okey, adakah kena diam je ataupun macam mana? Yang kedua, perbincangan kumpulan. Macam mana kita nak wujudkan komunikasi yang baik dalam perbincangan kumpulan? Adakah kita diam je dalam perbincangan ataupun kita macam mana? Apakah ada adabnya untuk menyampaikan satu idea dan sebagainya? Di perpustakaan, macam mana nak berkomunikasi di perpustakaan yang kita katakan beradab itu? Okey. Dan yang terakhir, bersama-sama dengan keluarga. Macam mana nak berkomunikasi dengan beradab dalam keluarga? Okey, jadi kamu bagikan cara untuk berkomunikasi dengan beradab ke empat situasi tersebut. Okey, itu sahaja. Ustaz harap kamu faham dan kamu dapat amalkan dalam kehidupan kamu adab berkomunikasi, terutamanya dalam media sosial pada hari ini. Okey, Ustaz harap kamu dapat amalkan adab berkomunikasi ini dengan baik dengan kawan-kawan kamu dan ahli keluarga kamu. Insya-Allah semoga kita menjadi orang-orang Islam yang baik. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.